Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudara, saudari sedang yang berhari raya sekalian, alhamdulillah, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih taruh lagi umur kita sehingga kita boleh berhari raya di pagi hari yang mulia pada hari ini. Yang mana banyak setengah daripada saudara-saudara kita pada hari ini, ada setengah masih lagi di rumah hospital. Ada setengah juga Allah Subhanahu wa taala sudah panggil meninggal dunia semalam, sehingga ada hari ini kena pergi semaya mayat. Ini nak rakyat kata adalah kita hari ini nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, masih taruh umur boleh kita bersama berhari raya pada hari ini. Juga boleh kita sempurnakan puasa kita sebulan di bulan Ramadan yang lepas. Boleh kita sempurnakan ibadat semaya tarawih, ibadat sedekah, dan juga bagi zakat fitrah, ibadat-ibadat yang lain, dan juga dapat kita boleh buat perkara-perkara yang baik di bulan Ramadan yang telah lepas. Kita harus ingat, walaupun Ramadan sudah meninggal kita, sudah pun pergi, dan kebaikan yang kita dok buat di dalam bulan Ramadan yang lepas, juga mestilah kita meneruskan amalan-amalan yang kita dok buat di bulan Ramadan itu seterus di dalam bulan-bulan yang lain. Karena setengah daripada kata ulamanya tanda bahawasanya amalan-amalan kita yang kita dok buat di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tengok Ramadan tinggal tapi rasanya sedih dan juga rasanya sesal di atas tinggalnya Ramadan. Ini adalah golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala berganda pahalanya. Daripada pahala sunat, Allah Ta'ala bagi sebagai pahala fardu. Juga bulan yang Allah Ta'ala pengampun dosa kita. Orang yang puasa dengan betul-betul beriman kepada Allah, orang ini Allah Ta'ala ampun dosanya. Orang yang berdiri malam qiyamul lail kerana Allah, juga orang ini juga ampun dosanya. Banyaklah kelebihan-kelebihan dan juga kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Maka bagi orang-orang yang betul-betul beriman, maka orang ini rasanya sesat dan juga rasanya saya di atas Ramadan tinggalnya. Satu lagi iaitu golongan bagi orang yang munafik. Mereka rasa gembira apabila Ramadan sudah tinggal mereka. Karena di bulan Ramadan mereka berasa kata Ramadan membawa kepada dia tak boleh nak mengerjakan perkara-perkara yang dikanaki oleh hawa nafsu. Tak boleh makan tengah hari. Tak boleh nak kecek
dan juga nak kata benda-benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Ramadan habis, mereka itu juga sukalah. Ini 3 golongan apabila selesai, apabila habisnya bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara muslimin, muslimat yang berhari raya sekalian, hari ini juga hari raya adalah agama kita menggalak kepada kita di hari raya untuk kita menziarahi sesama saudara kita, menziarahi kepada ibu bapa kita, tok nenek kita, adik-beradik kita, tok guru kita, sebagai hubung silaturahim. Kerana hubung silaturahim di dalam agama adalah perkara yang penting sangat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannat qati'ur rahim. Tidak masuk syurga bagi orang yang putus hubungan silaturahim. Maka hari raya, lain daripada kita hubung silaturahim dengan saudara-saudara kita, juga kita kena bermaaf-maafkan kepada saudara kita. Kesalahan yang kita ada salah dengan saudara kita, maka di hari ini adalah satu fursah bagi kita, satu okat bagi kita untuk kita bermaaf-maaf kepada saudara kita. Kadang hadis Nabi kata, la yahillu li muslim ay yahruma akhahu fawqa salasin yaltaqiyani fayasuddu haza wa yasuddu haza wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Tidak halalah bagi orang Islam yang tidak tegar, yang tidak kecek dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Kedua, apabila ketemu dia tak kecek. Lebih-lebih lagi orang yang mula-mula kecek, mula tegar di antara kedua, memberi salam kepadanya, itu adalah orang yang baik. Maka kita hari ini, siapa masalah kita untuk kita bermaaf-maaf pada saudara kita. Ada setengah saudara kita tak kecek lebih daripada seminggu dah pun ada. Ada setengah saudara kita tak kecek lebih daripada sebulan pun ada. Dan ada setengah daripada saudara kita hingga sampai 1 tahun pun tak kecek. Hingga sampai hari ini, ada juga yang letak hati, walaupun hari raya aku tak saya bermaaf kepada dia. Maka ini termasuklah daripada golongan syaitan, yang mana syaitan kita sudah tahu tempat yang dia duduk, iaitu di dalam api neraka Jahannam. Wala'ayazubillah. Memberi kemaafan kepada saudara kita adalah perkara yang digalak oleh agama Islam. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bermaaf kepada saudaranya, berbuat baik kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala-pahala kepada dia. Maka marilah sama-sama kita bermaaf-maafkan pada hari ini. Adalah hari raya, hari yang baik, hari yang molek. Maka mulakanlah hari yang molek untuk meneruskan kita kepada jalan-jalan yang baik. Kasih sayang dan juga hubung silaturahim adalah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang molek. Orang yang memberi kemaafan akan ada kesenangan, dan juga orang yang diberi maaf pula akan dapat keselamatan. Allah puji bagi mereka yang memberi maaf kepada saudaranya. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bagi mereka yang memberi maaf kepada saudaranya, Allah sangat-sangat kasih bagi mereka yang bermaaf dan juga berbuat baik. Untuk kita dapat kesenangan hidup kita, kesenangan dalam hati kita, kita kena lupa 2 perkara, dan juga kita kena ingat 2 perkara. Kita lupa segala perkara yang kita buat baik kepada orang lain. Kita lupa
segala perkara yang orang buat baik kepada kita. Dan kita mesti ingat segala perkara yang kita buat jahat kepada orang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara, sedang muslimin yang berhari raya, muslimat yang berhari raya, Islam saya kepada saudara kita. Karena kita sesama saudara kita yang beragama Islam itu adalah saudara. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya bagi orang mukmin itu adalah saudara. Maka kita kena sifat kasih sayang kepada saudaranya lebih daripada kita kasih kepada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang selagi mana dia tak kasih kepada saudaranya lebih daripada kasih dia sendiri. Oleh itu, banyak-banyaklah kita kasih kepada saudara kita dan sama-sama kalah kita tolong menolong kepada saudara kita yang susah. Banyak di kalangan saudara kita yang ada susah, wa'ema di kampung-kampung kita, wa'ema di negara kita ataupun di luar-luar negara yang susah. Kita ada kemampuan untuk tolong saudara kita, maka kita tolonglah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kepada saudara kita di atas kebaikan dan janganlah kita tolong di atas kejahatan. Sesungguhnya kalau kita tengok banyak ujian-ujian yang Allah Ta'ala uji kepada saudara kita. Uji dengan gempa bumi, uji dengan ribut, uji dengan tsunami dan juga uji dengan rumah bakar. Itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada saudara kita. Tetapi kita harus ingat juga bahwasanya ujian yang Allah Ta'ala uji kepada saudara kita itu juga Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita. Setakat manakah kita kasih sayang kepada saudara kita? Kesusahan yang saudara kita susah, kita juga kena rasa susah. Ujian yang Allah Ta'ala uji kepada saudara kita, uji kepada kita, itu adalah rahsia dan juga hikmah yang Allah Ta'ala bagi. Sebagaimana hikmahnya, yaitu untuk mengujikan setakat mana iman dan keyakinan yang ada kepada kita. Juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatkan darajat seseorang manusia. Juga Allah Subhanahu wa taala untuk mengkifaratkan dosa. Juga Allah Subhanahu wa taala akan nak mengembalikan kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kita tengok berlakunya perkara-perkara fasad, ujian di darat dan juga ujian di laut. Tak lain tak bukan itu adalah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya untuk kita nak wikaba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Apabila Allah Ta'ala kehendak, maka semua akan jadi. Manusia tak boleh mencegah pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara muslimin dan juga muslimat yang berhari raya sekalian. Kalau kita tengok, sekarang ni banyaklah timbul fitnah-fitnah di atas muka bumi ini. Tak lain tak bukan itu adalah tanda-tanda bahwasanya kiamat sudah pun hampir. Alamat-alamat kiamat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cerita kepada kita beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, tapi sekarang sudah pun berlaku. Bagaimana fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili muslim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yamsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran
yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Maksudnya, sekiranya kamu beramal amalan yang soleh, maka sebelum datangnya kamu satu masa yang fitnah, yang mana masa fitnah itu seumpama gelap malam yang kuat, yang bersangat tergelap, yang mana di pagi kelihatan orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila sampai sebelah petangnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun apabila masa petang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila masuk pagi esok dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini sanggup menjual agama mereka dengan harta benda yang sedikit. Maka untuk kita nak jaga daripada fitnah-fitnah yang akhir zaman ini, jagalah diri kita, jagalah keluarga kita dengan kita banyak semaya. Kita jangan tinggal semaya, karena semaya itu adalah tiang bagi agama. As-salatu imaduddin. Kalaulah kita tak jaga semaya, maka agama yang ada pada diri kita akan runtuh dan hancur. Yang kedua, iaitu kita banyak baca Al-Quran. Bukan sekadar baca Al-Quran di bulan Ramadan yang lepas itu saja dah. Bahkan Al-Quran kita kena baca semua. Hidup diri. Dan juga kita kena tanam keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala biar banyak. Dan kita mesti belajar agama. Di mana tempat yang ada tempat mengajar agama, kita ambil faedah lah. Sekarang ni kalau kita tengok banyak sangat tempat-tempat yang dok mengajar agama. Tak kuasa, tak ada masa untuk kita nak pergi di tempat-tempat yang orang dok mengajar. Tapi kalau kita tengok dalam Facebook, dalam YouTube, juga ada orang yang khidmat supaya nak hajar agama. Maka sama-samalah kita ambil faedah dengan tempat-tempat yang orang duk mengajar. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Tunjuk bahawa zaman ini zaman sudah pun akhir. Zaman sudah pun dekat dengan kiamat. Alamat-alamat kiamat sudah pun banyak timbul. Setengah daripada yang kita sudah cerita saat ini, iaitu zilzal ataupun gempa bumi. Ini adalah satu daripada tanda-tanda menunjuk bahawasanya hampirnya kiamat. Juga alamat kiamat yang mana Nabi kata, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Aku bakit di atas dunia ni, dan juga hari kiamat Nabi bandingnya serupa dengan dua jari. Dengan maknanya bahawasanya kiamat sudah pun dekat. Tak ada jauh lagi dah apabila Nabi dibakit di atas muka bumi ini. Timbulnya zilzal yang mana kita sudah tengok baru ni di Turki, siapa habis harta dan juga mati orang. Dan juga sebelum daripada di Afghanistan, di Pakistan, di China, banyak sangat kalau kita duk perhati di dalam sosial, berlakunya zilzal, berlakunya perkara-perkara yang meruntuh, menghancurkan kita. Itu tak lain tak bukan adalah tanda-tanda bahawasanya kiamat itu sudah pun hampir. Tengah daripadanya alamat kiamat iaitu membawa kepada manusia mati berpuak-puak. Zilzal, tsunami, ombak dan juga ribut punca daripada orang yang mati banyak. Juga peperangan. Kita tengok baru ni peperangan di antara Rusia dan juga peperangan di tempat-tempat yang lain lagi membawa kepada manusia itu mati banyak. Kalau kita tengok keadaan dunia sekarang lari pula, akan timbul lagi peperangan begitu banyak lagi. Dan akan matilah manusia begitu banyak lagi. Amerika
sekarang lah ni sudah ada masalah dengan negara-negara Arab. Israel, kalau kita tengok dengan Palestin, tidak habis-habis. Boleh puasa kemarin, saudara kita di Palestin nak semaya tarawih tak boleh. Dikacau oleh orang Yahudi Israel. Kita boleh puasa, boleh semaya Jumaat dengan sempurna. Tapi mereka yang ada di Palestin, mereka nak semaya, nak beribadat di dalam Masjid Aqsa, tetapi dihalau, dihambat, digodeh, tak boleh nak mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang lah ni kalau kita tengok di antara negara-negara Arab bersatu padu untuk nak lawan dengan orang Israel. Negara Iraq setengah memberi pertolongan kepada negara-negara Syria, negara Lebanon, supaya untuk nak jaga agama dan juga jaga Masjid Al-Aqsa. Ini adalah setengah daripada tanda-tanda kiamat bahawa akan berlakunya peperangan dan juga akan berlakunya orang mati itu berpuluh-puluh. Kalau kita tengok juga di kawasan kita sekarang, alhamdulillah, tiap-tiap masjid ada buat perhiasan. Ada setengah buat jangok dengan benda tu benda ning. Ada setengah buat pintu gerbang dan sebagainya. Ini adalah perkara yang molek. Pemuda-pemudi juga bersatu padu, menunjuk bahawasanya dengan kesatuan pemuda itu dapat kejayaan. Pintu gerbang dan juga masjidnya comel. Tetapi kalaulah kita boleh molek lagi, kita ambillah pemuda-pemuda itu masuk dalam masjid, berbubuk supaya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut tengah daripada tanda-tanda kiamat bahwasanya banyak orang yang tewas buat perhiasan masjid, tetapi tidak ada orang yang masuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita semua adalah kena bertanggungjawab sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulan an ra'iyah. Tiap-tiap kamu itu pemimpin, ketua, dan tiap ketua akan kena tanggungjawab di bawah dia. Ibu bapa kena tanggungjawab di atas anak dia. Ayah kena tanggungjawab di atas isteri dan juga anak-anaknya. Ibu kena tanggungjawab di atas anak-anaknya. Karena benda ni akan disoal, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok masyarakat kita sekarang ni, banyak anak-anak muda kita rusak punah. Bukan sekadar kata bagi orang perempuan itu sahaja dak. Bahkan lelaki juga, perempuan merusak secara orang perempuan. Ada setengah jual tubuh. Juga orang lelaki rusak. Ada setengah main benda-benda yang mabuk. Tidak ada kampung mana yang orang muda tak ada mabuk sekarang lah ni. Bahkan tiap kampung ada orang-orang muda mabuk. Ini tak lain tak bukan setengah daripadanya kita sebagai ibu bapa, sebagai tanggungjawab yang penting. Karena sebagaimana hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Tiap-tiap anak yang diberanak mula-mula adalah fitrah, adalah cuci dan bersih. Maka dua ibu bapa lah yang nak didik, nak bawa anaknya kepada perangai orang Yahudi, kepada perangai orang Nasara, dan juga kepada perangai orang Majusi. Maka kita sebagai ibu bapa, contoh tauladan bagi kita itu adalah perkara yang penting. Kita jangan harap saja kepada sekolah-sekolah untuk didik anak kita. Bahkan kita sendiri juga sebagai orang yang pertama yang kita kena tengok, yang kita kena didik, yang kita kena hajar. Khasnya dengan perkara-perkara, dengan akhlak-akhlak yang baik.
kata pepatah Melayu, sare tepung hulu tak akan molek, tak akan comel selagi mana sare dia masih duk belok. Ketai tak akan berjalan dengan betul selagi mana ibu bapa dia masih duk berjalan sengit. Maka kita berbaikilah akhlak-akhlak kita sebagai contoh tauladan kepada anak-anak kita, supaya anak kita boleh ambil contoh yang baik yang ada pada diri kita. Tidak berapa hari lagi juga kita akan pilih pemimpin kita dinamakan wakil rakyat ataupun Putan Rasadan sebagai menjadi wakil bagi kita untuk duduk di dalam parlimen ataupun duduk di dalam sepa, supaya untuk nak bagi kesenangan kepada rakyat. Maka kita sebagai orang yang nak pilih, kita kena tengoklah orang hak nak jadi wakil kita, adakah dia tu orang yang baik. Sebagaimana di dalam Islam juga mengajar kepada kita untuk kita nak pilih pemimpin-pemimpin kita yang baik, iaitu pertama kena cari orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama, orang yang ambil agama duk dapat. Apabila orang tu ada agama duk dapat, maka dia takut untuk nak mengerjakan perkara-perkara yang Allah Taala larang. Yang kedua, kita tengok orang tu adakah orang yang berilmu. Kalau dia tak ada ilmu pun dia usaha untuk nak cari ilmu supaya nak tadbir. Dan juga kita kena tengok orang yang ada sifat sabar, orang yang ikhlas, yang baik, jujur untuk nak memperbaikikan masyarakat, orang yang adil dan juga orang yang bertanggungjawab. Karena kalaulah kita tengok orang hak begini sudah pun ada, maka sebagai satu tanggungjawab bagi kita yang kita kena tubik pilih ambil dia. Karena kita juga akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas kebolehan dia, di atas dia jadi wakil rakyat. Kalaulah kita pilih orang yang tak molek, yang tidak dikanaki dengan agama, maka juga bagaimana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Pemimpin dia ada banyak-banyak pasal. Setengah daripadanya pemimpin serupa dengan orang bawa kereta api. Tak ada fikir gapo dah. Orang buat jalan wisiat dah, dia nanti berjalan turut. Tak ada mikir berjalan turut apa yang dia mau beri. Pemimpin serupa dengan bomo. Bomo orang sakit mari cari dia. Pemimpin macam ni dia tak pergi cari kepada rakyat, bahkan kalau kita ada masalah kita kena cari pemimpin. Pemimpin yang ketiga iaitu pemimpin serupa dengan orang tanam padi. Orang tanam padi, dia nak buat padi, kena nanti musim hujan, musim ada air. Begitulah pemimpin nak patana kampung, nak patana masyarakat. Tak lain tak bukan kena tunggu daripada duit kerongkan kaja air dulu. Dan pemimpin yang terakhir iaitu pemimpin serupa dengan orang cari ikan di laut. Tubik pagi untuk nak dapat ikan. Tak tahu kata ikan duk di mana, ribut, ombak, tapi mereka sobat untuk nak cari ikan. Pemimpin macam ni iaitu pemimpin tengok kesusahan rakyat. Rakyat susah apa? Mereka sedia untuk nak bantu, untuk nak tolong. Maka di antara pemimpin-pemimpin yang baik, yang apat pemimpin ini, maka pemimpin yang terakhir inilah adalah pemimpin yang terlebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka perkara yang kita tak mesti
tinggal sama sekali selepas daripada selesai kita di bulan Ramadan, juga kita berhari raya hari ini, iaitu kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan summa atba'u sitta min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa penuh di dalam bulan Ramadan dan juga ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, nescaya Allah Subhanahu wa taala adalah bagi pahalanya serupa dengan puasa setahun. Dan juga sama-sama kita menziarahi kubur. Bagaimana setiap adat bagi kita di kawasan kita, iaitu pada raya ni, kalau kita ada masa, kita menziarahilah kubur supaya kita nak ingat kepada mati. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkarukum al-maut." Adalah dulu aku larang ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kamu. Sesungguhnya ziarah kubur itu membawa kepada kamu ingat kepada mati. Karena kita hidup di atas dunia ni, kita nak lari tak leh dengan mati. Walaupun kita duduk di mana sekalipun, mati itu bersama dengan kita. Kullu nafsin za'iqatil maut. Tiap-tiap nafas itu akan menempuhi dengan kemati. Maka sebelum daripada kita nak mati, kita tanya diri kita, adakah amalan yang kita nak duduk di dalam kubur, yang kita nak duduk di akhirat, cukup bekal-bekal yang kita nak duduk di sana? Adakah perbuatan amalan yang baik yang kita nak buat sekarang ni sudah Allah Subhanahu taala terima amalan-amalan kita? Maka kita hitunglah, bilalah amalan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, bilalah, nak bila amalan-amalan kita di hari akhirat nanti. Berbekallah kita untuk akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekalan iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati bersama dengan kita. Ainama takunu yudritkumul maut walau kuntum fi burudin musyayyadah. Walaupun kita duduk tempat yang kukuh, tempat yang katuklah mana sekalipun, tapi mati itu bersama dengan kita. Kita jangan takut kepada mati. Tetapi yang kita kena takutnya, iaitu banyak manakah amalan-amalan kita yang kita nak bawa pergi kepada akhirat. Di dunia ialah barang yang kita tinggal apabila kita mati. Tetapi di akhirat adalah barang yang kita nak bawa pergi selepas daripada kita mati. Kita tidur di atas dunia, ada masa lagi untuk kita nak beki. Di dunia ada saudara kita boleh lagi nak tolong kita, tetapi kita tidur di dalam tanah, habis dah masa untuk kita nak beki. Saudara-saudara kita pun tak boleh untuk nak tolong kita dah. Maka di hari ini sudah habis dah bulan Ramadan, yang mana sempurna kita 1 bulan di bulan Ramadan. Maka kita ambillah pengajaran-pengajaran amalan yang kita dah buat kerja di dalam bulan Ramadan, seteruskan lagi kita di bulan yang lepas, bulan yang lagi akan datang. Ubahkanlah diri kita daripada benda-benda yang tak molek pada tahun-tahun yang dulu. Ubahkan kepada jalan-jalan yang baik, kepada benda-benda yang baik, supaya kita dapat berjaya kita hidup di dalam dunia dan juga di akhirat nanti. Kita jangan gaduh mati selagi mana kita belum lagi sempurna di dalam ibadat. Kita belum lagi sempurna sebagai orang Islam yang sempurna.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kamu mati malaikat kamu menjadi orang-orang Islam yang sempurna. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء بالدعوات وقال الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu-ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa datuk nenek kami ya Allah, yang masih ada dan juga yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa anak isteri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ketua kampung kami ya Allah, Tok Nebe, Tok Mene. Ampunkanlah dosa kaum ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa pemuda-pemuda kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa pemudi-pemudi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Jika kalau kamu tak ampun dosa kami ya Allah, kami akan kenalah azab kamu ya Allah. Kami tak tahan ya Allah dengan azab-azab kamu ya Allah, yang mana sekalunya panas sangat ya Allah. Api di atas dunia pun kami tak tahan untuk nak jaga dah ya Allah, untuk nak tahan dah dengan api di atas dunia ya Allah. Apakah lagi api di akhirat, api di dalam neraka yang bersangat terpanas ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu bagikanlah kami sebagai orang yang sabar kepada kamu ya Allah. Kami tahu ya Allah, sabar adalah perkara yang baik, dan juga sabar adalah perkara yang kamu akan bagi balasan-balasan yang banyak ya Allah. Bagikanlah sifat kesabaran kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami ya Allah daripada sifat takabur ya Allah. Kami tahu ya Allah, takabur ini adalah perangai-perangai bagi syaitan ya Allah. Syaitan masuk neraka dengan sebab takabur ya Allah. Maka kami tak say ya Allah turut syaitan ya Allah, kerana tempat syaitan iaitu di dalam api neraka. Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat takabur ya Allah. Kamu jauhkanlah kami ya Allah daripada sifat deki mendengki ya Allah, sifat fitnah kepada orang lain ya Allah. Kerana kami tahu ya Allah, buat fitnah kepada orang lain ini lebih jahat daripada bunuh orang lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu tetapkanlah kami di dalam iman dan keyakinan kepada kamu ya Allah. Kamu tambahkanlah kepada kami sifat keyakinan dan iman kepada kamu ya Allah. Kami tahu ya Allah, bahwasanya orang yang iman kuat sahaja ya Allah yang dapat boleh mengerjakan ibadat kepada kamu ya Allah. Kami tahu ya Allah, dengan ketakwaan dan keyakinan kepada kamu ini sahaja ya Allah dapat boleh mengerjakan amal-amal kebaikan kepada kamu ya Allah. Maka bagikanlah kepada kami ya Allah sifat keyakinan dan juga keimanan kepada kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu terimakanlah ibadat-ibadat kami ya Allah. Ibadat puasa kami yang kami puasa sebulan di bulan Ramadan kemarin ya Allah. Ibadat khairat yang kami khairat di bulan Ramadan kemarin ya Allah. Ibadat-ibadat tarawih, ibadat qiyamul lail dan juga ibadat-ibadat banyak yang kami sudah mengerjakan pada masa yang dulu ya Allah. Kamu terimakanlah amalan-amalan kami ya Allah.
Kalau kamu tak terima amalan-amalan kami, maka kami akan pergi di hadapan kamu esok dengan tangan saja, dengan tidak balas-balas dan juga pahala daripada kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Kami tahu anak yang soleh dan solehah, mereka juga dapat boleh tolong kami di hari akhirat esok dah. Boleh tolong kami waktu kami susah di akhirat esok. Maka kamu jadikanlah anak kami sebagai anak yang soleh dan juga solehah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu jadikanlah kampung kami sebagai kampung yang baik, kampung yang selamat daripada fitnah-fitnah. Tidak ada berpecah belah, tidak ada berbalah-balah dan juga sebagainya ya Allah. Jauhlah kami, kampung kami daripada bala-bala ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah diri kami daripada penyakit-penyakit ya Allah. Berilah kesehatan, berilah sembuh penyakit-penyakit, hilang penyakit-penyakit yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah, kami berjanji ya Allah, apabila kami sehat dan juga kami gagah, kami nak beribadat kepada kamu ya Allah. Ujian yang kamu beri kepada kami tak tahan untuk nak nerima ya Allah, dengan sebab keimanan dan juga keyakinan kami kepada kamu itu dhaif dan kurang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu bagikanlah kepada kami sifat kasih sayang kepada saudara kami ya Allah. Kamu berilah kepada kami sifat lemah lembut, mudah nak bermaaf kepada saudara kami ya Allah. Walaupun kami sudah berbalah lama dengan saudara kami ya Allah, pada hari ini ya Allah, insya-Allah ya Allah, kami niat dan azam bahwasanya kami nak bermaaf kepada saudara kami ya Allah. Mudah-mudahan kami akan selamat, bahagia hidup kami, tenang hati kami di atas dunia, lebih-lebih lagi di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu berilah kepada kami sebagai orang yang banyak beribadat kepada kamu ya Allah. Karena kami tahu orang yang banyak ibadat kepada kamu itu sahaja ya Allah yang akan dapat selamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah yang sudah kami buat, walaupun kami buat dengan sengaja ataupun kami buat dengan tak sengaja ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa ya Allah. Mudah-mudahan kami akan masuk di dalam syurga kamu dengan selamat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab-azab di dalam kubur ya Allah. Kami tahu dalam kubur ada begitu-gitunya azab yang sangat banyak ya Allah. Kami takut ya Allah, kami bimbang ya Allah, takut termasuk kami dalam golongan orang yang kena azab kamu di dalam kubur ya Allah. Kami tahu bahawasanya azab kubur ini juga adalah satu pintu, satu jalan yang akan nak masuk di dalam api neraka ya Allah. Jauhlah kami daripada azab-azab kubur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu berilah selamat kami di padang mahsyar ya Allah. Kami tahu juga di padang mahsyar matahari duk sejeka dengan kepala jaga ya Allah. Dan juga di padang mahsyar sangat susah sangat ya Allah. Tidak ada siapa yang boleh bantu dan boleh tolong malaikat kamu ya Allah. Kami berilah kami selamat di padang mahsyar yang sangat luas ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu bawalah perjalanan kami lalu titi sirah dengan selamat ya Allah. Kami tahu bahawa titi sirah itu yang sangat halus, 7 rambut dibelah lagi menjadi banyak. Maka berkalanya sangat halus sangat. Kami rasa kalau kami berjalan dengan tak diampun dosa oleh kamu, dengan kamu tak beri kemudahan, maka kami tak akan selamatlah dalam perjalanan di atas titi sirat ya Allah. Kami tahu di bawah adalah neraka yang sangat panas ya Allah. Kami mintalah kepada kamu ya Allah, kamu bagikanlah kami berjalan di atas titi sirat seperti kilat yang begitu cepatnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bagilah ya Allah kepada kami syurga ya Allah. Syurga kami rindu, kami cinta untuk nak masuk syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.